Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung subtopik 10.4 teknologi hijau di bawah tajuk kelestarian alam sekitar. Apakah teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Penggunaan tenaga solar merupakan salah satu daripada teknologi hijau. Tenaga solar dihasilkan daripada radiasi cahaya matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sangat kuat dan sumber tenaga ini boleh dimanfaatkan dengan pemasangan panel solar. Kelebihan tenaga solar ialah merupakan sumber tenaga yang dapat diperbaharui, dapat mengurangkan bil elektrik, kos penyelenggaraan yang rendah dan merupakan salah satu daripada pembangunan teknologi. Baiklah, kita akan sambung tajuk penggunaan teknologi dalam melestarikan alam. Teknologi hijau menjadi portfolio Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu MOSTI, yang ditubuhkan pada 27 Mac 2004 yang mengambil kira kesan jangka panjang dan jangka pendek sebarang aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 menyatakan bahawa sebarang produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria minimumkan degradasi alam sekitar, menjimatkan tenaga dan sumber asli, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau SIFA, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Seterusnya, tunggak dasar teknologi hijau negara terbahagi kepada 4. Yang pertama, tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang keempat ialah sosial. Dari segi tenaga, teknologi hijau mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pada masa yang sama mempromosikan kecekapan guna tenaga. Dari segi alam sekitar, kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan dan dipelihara. Dari segi ekonomi, teknologi hijau meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dari segi sosial, teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup rakyat. Seterusnya, kita pergi kepada contoh produk teknologi hijau. Antaranya adalah yang pertama, kenderaan solar. Kenderaan solar mempunyai kebaikan dan juga keburukannya. Jadi antara kebaikan kenderaan solar, yang pertama adalah dapat mengurangkan pencemaran udara kerana tidak melepaskan gas karbon. Yang kedua, dapat membantu dalam mengurangkan kos penggunaan bahan api. Seterusnya, keselesaan semasa memandu. Kenderaan solar juga terdapat keburukannya. Yang pertama adalah memerlukan pancaran matahari sepanjang masa. Kemudian, tidak sesuai digunakan untuk mengangkut kargo yang berat atau penumpang yang banyak. Seterusnya, harga lebih mahal berbanding dengan kereta biasa. Contoh lain bagi produk teknologi hijau adalah plastik biodegradasi. Antara kebaikannya yang pertama adalah mengambil masa yang singkat untuk terurai. Kemudian, plastik biodegradasi juga lebih mudah untuk dikikal semula dan tidak bertoksik. Kemudian, plastik biodegradasi dapat diperbaharui. Seterusnya, kita pergi kepada amalan berkonsepkan teknologi hijau. Yang pertama, mengitar semula sisi dapur dan sisa makanan untuk menghasilkan baja semula jadi atau penggalak tanaman. Yang kedua, menghasilkan ekoenzim daripada sisa buah-buahan sebagai ejen pembersih. Yang ketiga, menghasilkan biogas daripada sisa pekerja organik. Yang keempat, menghasilkan tepung daripada kulit pisang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan bioplastik semula jadi. Seterusnya, yang terakhir, menghasilkan baja foliar cecair daripada sisa dapur untuk digunakan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. Seterusnya, kita pergi pula kepada aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. Objektif pendidikan alam sekitar. Yang pertama, meningkatkan kesedaran individu dan masyarakat terhadap keadaan alam sekitar dan masalahnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada individu dan masyarakat tentang alam sekitar, masalah serta peranan dan tanggungjawab setiap individu. Yang ketiga, memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Yang keempat, mengambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan alam sekitar. Jadi, kesimpulan yang dapat kita buat daripada tajuk yang kita belajar hari ini adalah tindakan melestarikan alam sekitar harus dipandang serius semua pihak.
aspirasi UNESCO yang seiring Matlamat Belanjawan 2021 harus dikaji dan difahami. Seterusnya, diimplementasi untuk memperkasakan teknologi hijau. Sasarannya ke arah Malaysia lebih sejahtera dan alam sekitar kekal terpelihara serta lestari untuk generasi sekarang dan akan datang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan uji minda kita yang pertama iaitu uji minda yang ke-18. Berpandukan dasar teknologi hijau negara, apakah kriteria yang perlu dipenuhi untuk sebarang produk, peralatan atau sistem yang dikategorikan sebagai teknologi hijau, meminimumkan degradasi alam sekitar, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, sama digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli, menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Uji minda 19, padakan 4 tonggak dasar teknologi hijau negara berikut dengan padanan yang sesuai. Sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Ekonomi, menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Alam sekitar, memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Tenaga, mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Seterusnya, uji minda 20. Lengkapkan jadual di bawah tentang penggunaan sumber semula jadi dan kegunaannya pada bangunan yang mengaplikasikan teknologi mesra semula jadi. Sumber semula jadi, tenaga solar. Kegunaannya, panel solar menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik, contohnya untuk pencahayaan di dalam bangunan. Air. Sistem penedahan air hujan digunakan semasa menyiram pokok dan mencuci tandas. Bahan pembinaan, menggalakkan penggunaan bahan kitaran semula. Seterusnya, uji minda 21. Amalan berkonsepkan teknologi hijau. Pelbagai kaedah serta amalan boleh dilakukan yang berkonsepkan teknologi hijau. Berikan 5 amalan tersebut. P1. Menghasilkan ekoenzim daripada sisa buah-buahan sebagai ejen pembersih. P2. Mengikar semula sisa dapur dan sisa makanan untuk menghasilkan baja semula jadi atau penggalak pertumbuhan tanaman. P3. Menghasilkan biogas daripada sisa pepezal organik. P4. Menghasilkan tepung daripada kulit pisang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan bioplastik semula jadi. P5. Menghasilkan baja foliar cecair daripada sisa dapur untuk digunakan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. Kita pergi kepada uji minda yang terakhir, iaitu uji minda 22. Okay, kita tengok, Raja menunjukkan ringkasan langkah menghasilkan ekoenzim daripada sisa organik. Dalam pika tersebut, kita masukkan gula perang dan air. Kemudian sisa organik, kemudian kita simpan dalam bekas kedap udara sebelum ditapis. Jadi soalan A, apakah proses yang berlaku dalam campuran sisa organik yang disimpan dalam bekas? Jawapannya, fermentasi. Soalan B, namakan mikroorganisma yang terlibat dalam proses DA. Jadi mikroorganisma yang terlibat adalah bakteria, Lactobacillus species, kulit ataupun yeast. C, apakah kegunaan gula merah dalam penghasilan ekoenzim ini? Jadi kegunaan gula merah adalah yang pertama, sumber nutrien kepada mikroorganisma terlibat, yang menyediakan persekitaran hipotonik berbanding subsel kulit buah dan sisa organik lain. Bertindak sebagai pengawet bahan yang berfermentasi supaya ia tahan lama. Soalan yang terakhir iaitu soalan D, senaraikan kegunaan ekoenzim yang dihasilkan daripada sisa organik ini. Jadi kegunaan ekoenzim yang dihasilkan adalah memecahkan lemak dan gris kepada molekul-molekul kecil yang menjadikan proses pembersihan lebih berkesan. Menyebabkan lemak dan gris menjadi molekul-molekul kecil yang lebih mudah mengalir dan tidak menyumbatkan saliran di bangunan. Hasil kumbahan yang dirawat dengan ekoenzim adalah lebih selamat dan lebih mesra alam.